Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita jumpa lagi untuk tajuk sumber tenaga. Tapi untuk sekarang, untuk hari ini dan minggu ni lah, okay, kita akan belajar sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Okey, kamu dah belajar jenis-jenis sumber tenaga. Itu minggu lepas dah belajar tenaga. Untuk minggu ni kita belajar tenaga yang boleh dibaharui dan tenaga yang tak boleh dibaharui. Okey, kita tengok dulu apa maksud tenaga boleh dibaharui. Tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Maknanya tenaga tu ada di sekeliling dia, sentiasa ada, tanpa hilang. Dia sentiasa ada. Contohnya matahari, ombak, air, angin dan biojisim. Okay, yang empat atas ni sentiasa kita jumpa 24 jam. Matahari bukan 24 jam. Okay, yang mana kita jumpa sentiasa hari-hari. Okey, macam mana pula biojisim ni? Tengok gambar pun dah tahu kan. Biojisim ni terdiri daripada sistem makan kita, tinja-tinja haiwan, lepas tu pokok-pokok yang dah mati. Semua tu bila dia mati, semua jatuh ke tanah, betul? Bila jatuh ke tanah, nanti dia akan diserap di dalam tanah dan dia akan menghasilkan biojisim. Okey, biojisim ni semua berasal dari dalam tanah. Dia untuk tenaga lah, menghasilkan sesuatu tenaga. Itu biojisim. Maknanya sentiasa ada. Sebab kita ni sentiasa, haiwan sentiasa ada, dia sentiasa berak. Lepas tu tumbuhan, pokok-pokok masih banyak lagi. Okay. Itu sumber yang boleh dibaharui. Yang tak boleh dibaharui adalah dia adalah terhad. Dia sangat terhad lah. Maknanya ada masa-masa dia akan habis. Dan dia tak boleh dijana semula. Maknanya bila dia dah habis, kita tak boleh cipta dia lagi. Antaranya apa? Bahan api fosil ni. Bahan api fosil ni dia terjadi daripada mengambil masa yang lama untuk menghasilkan, dan terjadinya arang batu, gas asli, petroleum. Ni semua kena korek dalam tanah tu baru jumpa. Macam arang batu ni, dia dah lama ada. Bila kita korek, lama-lama dia akan habis. Sebab dia takkan terhasil yang baru. Sebab dia ada kat situ je. Dia tak boleh beranak lagi. Okay, gas asli dengan petroleum ni ada dekat pesisir pantai. Semua tu yang perlu kita korek dalam-dalam tu. Bila dah habis dah. Tak ada lah. Dan last sekali untuk bahan nuklear, iaitu uranium. Yang ini pun perlu dikorek. Tak semua tempat ada. Bila dah habis korek nanti, benda ni pun dah habis. Sebab tu benda ni tak boleh dibaharui. Dia tak boleh dicipta lagi dah. Bila dah lama-lama kita guna, nanti dia pun akan habis. Itu dia tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Okey. Kenapa perlunya kita menjaga ataupun berhemah menggunakan tenaga? Okey, satu, untuk menjimatkan wang. Sebab contohnya daripada muka surat yang ni, mana lebih jimat, penggunaan aircon ataupun penggunaan kipas ataupun buka tingkap saja? Mestilah kita guna yang biasa yang ada lah. Sebab kalau aircon, dia menggunakan tenaga yang banyak. Bila tenaga yang banyak dalam masa terutama yang sekarang ni, yang kita sentiasa 24 jam di rumah tanpa berhenti, aircon tu berfungsi. Bila dia memerlukan tenaga yang banyak untuk menjana aircon supaya bilik kamu, rumah kamu sentiasa sejuk. Jadi nak tengoklah bil elektrik sama beratus-ratus. Jadi kita ni perlulah berjimat-jimat, terutamanya pada musim sekarang ni. Okay? Tak semua bernasib baik. Jadi kita perlu bertimbang rasa. Gunalah alat elektrik apa orang cakap, berhemah. Okay, jangan terlalu beria.
Ada masa perlu kita gunakan laptop, ada masa kita perlu gunakan telefon, dan ada masa kita perlu beristirahat, berehat, bersenam. Sebab kita kena tahu ada tenaga yang boleh diperbaharui dan ada tenaga yang tak boleh diperbaharui. Kalau kita guna terlalu banyak, nanti cepat habis. Okay. Tengok dua situasi ni, situasi satu dan situasi dua. Kamu rasa mana yang kamu keadaan macam mana yang kamu lebih selesa? Mestilah keadaan yang nombor dua, betul? Kenapa? Digunakan pengangkutan awam ni, kereta api, naik basikal dan berjalan kaki. Okey, bila dia menggunakan pengangkutan awam, orang ramai boleh naik, jadi dia mengurangkan mengurangkan pencemaran alam. Bila dia pergi naik basikal, tidak terjadi pencemaran alam sebab basikal tidak mengeluarkan asap. Sama lah seperti berjalan kaki. Kalau seperti situasi yang nombor satu ni, bila kita berada di kawasan bandar terutamanya, bila kereta banyak, kereta mengeluarkan asap. Asap kita panggil karbon monoksida. Karbon monoksida ni sangat membahayakan pernafasan kita. Okay. Jadi dia akan mencemarkan udara dan boleh menyebabkan lapisan ozon kita pun akan terhakis. Jadi itu pentingnya kita tahu apa dia bahan yang boleh diperbaharui dan bahan yang tidak boleh diperbaharui, dan tahu cara penggunaannya. Maknanya kita perlu mengurangkan penggunaan kenderaan yang menggunakan petroleum. Sekarang ni ada kenderaan yang menggunakan elektrik, betul, tapi lebih mahal lah. Jadi kalau nak mengurangkannya, kita perlu berkongsi kereta. Lepas tu kita menggunakan, kalau belajar sekolah tu, kalau boleh naik basikal, untuk mengelakkan pencemaran. Okey. Jadi ini sahaja yang dalam buku teks untuk hari ini. Apa yang perlu kamu buat? Okey, dalam buku modul tu ada cikgu nyatakan, tulis tenaga yang boleh dibaharui, dan lagi satu, tenaga yang tidak boleh dibaharui. Okey, nanti kamu buat apa dia. Yang ini mula-mulanya katakanlah apa maksud dia. Maksud tenaga yang boleh diperbaharui. Maksud tenaga yang tak boleh diperbaharui. Kemudian nyatakan contoh. Ini buat dalam buku nota. Okay. Bila dah buat dalam buku nota, nanti jawab kuis. Kuis tu nanti cikgu dah siap dah bagi. Nanti kamu tengok nama kamu, apa ID dengan password dia, supaya lepas ni tak perlu nak screenshot dah. Okay. Dia automatik bila kamu buat, maka kamu nanti terus cikgu dapat. Nanti cikgu boleh tanda, lagi senang. Okay. Buat yang satu saja dulu. Untuk hari Rabu nanti baru buat seterusnya lagi dua. Okay. Buat satu dulu, tak perlu screenshot, maklumkan pun tak payah. Nanti cikgu, dia akan automatic akan update dengan cikgu. Itu saja. Jika ada sebarang masalah, boleh mesej dengan cikgu. Kita bincang dalam grup Telegram. Okey, terima kasih.